Kita tidak dapat lari bila bersumpah. Muqsam bih kita harus terarah ataupun flow dia kepada tiga benda tadi. Zat Allah, nama Allah, perbuatan ataupun sifat Allah. Tapi tak bolehlah kita hari ni aku bersumpah demi isteriku yang cantik. Dia tak jadi. Aku bersumpah demi kereta Proton Saga buruk yang aku pakai 20 tahun lepas. Kita pun cerita sumpah kita. Dia tak jadi. Boleh faham? Muqsam bih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun dan mengurniakan kepada kita silaturrahim pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan petunjuk dan hidayahnya, dan menjadikan kita semua di antara golongan yang bukan setakat berjaya di atas dunia semata-mata, tetapi membawa kejayaan yang sama di akhirat kelak. Bersempena dengan bulan Muharram ini, yang sekarang kita sama-sama berada di Masjid Seberang Jaya, dan tajuk kuliah khas yang diamanahkan pada malam ini adalah Demi Masa, merujuk kepada satu surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang secara tertib susunnya adalah surah yang ke-103, merujuk kepada suratul Asr, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada khilaf di kalangan para ulama-ulama tafsir berkenaan tentang surah ini diturunkan, terutama yang melibatkan persoalan adakah surah Al-Asr ini termasuk di dalam surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Ada perbahasan yang begitu panjang. Apapun kalau kita membaca sebuah kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, di dalam muqaddimah surah Al-Asr diceritakan bahawa 3 ayat daripada surah Al-Asr ini diturunkan selepas surah Al-Insan, iaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Secara sepintas lalu, di dalam muqaddimah awal yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada sebuah riwayat yang mengatakan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Rasulullah telah menghantar seorang lelaki yang bernama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As pada waktu ini masih belum memeluk agama Islam. Tujuan Rasulullah menghantar Amru sebagai duta ataupun delegasi adalah untuk bertemu dengan seorang yang lelaki yang bernama Musailamah bin Habib, yang terkenal dalam sejarah dengan gelaran Musailamah Al-Kazzab, salah seorang yang dianggap sebagai nabi palsu dalam sejarah Islam daripada golongan Bani Hanifah. Kalau kita meneliti dan menelusuri sejarah, ada lebih kurang 4 orang figure ataupun individu yang pernah mengaku sebagai nabi palsu.
Pertamanya Musailamah Al-Kazzab inilah. Yang kedua ialah Tulaihah Al-Asadi. Yang ketiga Aswad Al-Ansi. Yang keempat seorang wanita daripada Bani Tamim, keturunan suku Yarbu', iaitu Sajah binti Haris bin Suwaid bin Aqfan. Jadi Musailamah Al-Kazzab ini adalah nabi palsu. Diperintahkan oleh Rasulullah kepada Amru bin Al-As untuk menemui beliau. Bila sahaja Amru bin Al-As ni bertemu dengan Musailamah bertanyakan soalan kepada Amru, apakah ada surah yang turun kepada temanmu, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitakan oleh Amru kepada Musailamah, sesungguhnya telah diturunkan kepada Muhammad satu surah yang pendek tetapi mempunyai kedalaman dan kepadatan pada maknanya, iaitu surah Al-Asr. Lalu Musailamah meminta kepada Amru supaya membacakan surah tersebut. Lalu Amru membacakan wal asr innal insana lafi khurs sampailah akhir ayat suratul asr. Kemudian Musailamah diam, seolah-olah dia sedang berfikir sejenak. Kemudian dia bersuara, sesungguhnya ketika aku diam tadi bukanlah semata-mata diam, tetapi sebenarnya telah diturunkan satu wahyu kepadaku. Biasalah orang jenis penipu pembohong ni. Dia kata baru wahyu turun pada dia lebih kurang satu surah sama macam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pendek tetapi dalam makna dan padat dia punya maksud. Lalu Sayyidina Amru bin Al-As minta Musailamah membacakan wahyu yang baru turun pada dia tadi, yang seolah-olah di sisi Musailamah hampir menyamai surah Al-Asr. Lalu dibacakan oleh Musailamah, ya wabr innama anti uzunani wa sadr wasairuki hafzun naqzun. Pendek sungguh Ya wabr, ya wabr. Apa wabr? Wabr dalam bahasa Arab ni arnab, rabbit. Seolah-olah ayat ni makna dia, wahai arnab, wahai arnab. Innama anti uzunani wa sadr. Sesungguhnya yang paling menonjol pada arnab ni, uzunani, dua telinga dia hak panjang, wa sadr, dan dada dia yang bidang tinggi. Jadi hak ada pada arnab tu dua telinga panjang dan dada bidang yang tinggi. Wasairuki hafzun naqzun. Dan keseluruhan tubuhmu kecil dan mongil. Kalau nak suruh cerita arnab ni, suruh budak tadika pun boleh cerita pasal arnab. Tapi sebab nak lawan wahyu yang turun pada Nabi, dia sanggup mendustakan dirinya sendiri. Konon-kononnya dia dakwa dan dia klaim wahyu turun pada dia. Tapi bila kita baca ya wabar ni, tak ada ijaz langsung. Nak berasa ulang kali kedua tu tak mau dah. Dia tidak ada ijaz, sama seperti ada ijaznya ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca berulang kali, beratus, beribu, berjuta pun, dia tidak akan pernah rasa puas. Tetapi bila ayat ni diselit dengan pembohongan, penipuan dan pendustaan, kita sudah dapat detect. Bukan sahaja dari sudut ijaz dia, tapi pada ma'ani, bayan dan balaghah dia. Baik, itu muqaddimah yang diketengahkan oleh Imam Ibn Katsir berkenaan awal surah Al-Asr. Tetapi bila kita nak menafsirkan tentang surah Al-Asr, Allah memulakan dengan kalimah wal asr, demi masa. Ini adalah kalimah sumpah, perkataan sumpah daripada Allah. Allah bersumpah demi masa. Masa adalah termasuk salah satu daripada makhluk Allah dan menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah.
bukan sahaja kepada zat dia, bukan sahaja kepada nama dia, bukan sahaja kepada af'al, perbuatan-perbuatan dia, tetapi menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah ke atas makhluk-makhluk yang dijadikan dan diciptakan olehnya sendiri atas dasar-dasar kepentingan sesuatu perkara. Contoh dalam Al-Quran, Allah bersumpah banyak di antaranya makhluk-makhluk yang sendiri dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Selain daripada demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam, demi matahari, demi bulan, macam-macam. Yang semuanya berkisar terhadap makhluk Allah atas kalimah yang disumpahi oleh Allah sendiri. Jadi atas dasar itu, kita harus mempelajari satu ilmu daripada cabang ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran ni banyak. Ada ulama yang mengatakan sampai 11 cabang ilmu. Dan ada yang mengatakan sampai 13 cabang ilmu. Apapun salah satu daripada ilmu ulumul Quran adalah ilmu aqsamil Quran. Ilmu yang membahaskan tentang kata-kata sumpah yang dimuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuklah kalimah wal asr. Selalunya orang-orang Arab menyebutnya dengan lafaz aqsam. Aqsam ni ialah jamak. Jamak bagi qasam. Qasam tu, aku bersumpah. Ataupun Arab selalu menggunakan kalimah halaf. Halaf tu, aku bersumpah. Ataupun kalimah yamin, juga sumpah. Sama ada Arab datang perkataan qasam ataupun halaf ataupun yamin yang kita selalu jumpa dalam kitab-kitab Kitabul Aiman. Itu kitab yang membicarakan tentang sumpah. Baik. Kenapa sumpah ada dikategorikan dengan nama yamin? Kerana telah jadi macam satu budaya dan tradisi di kalangan orang-orang Arab. Bila mereka ni bersumpah, kalau mereka ni seorang, mereka akan pegang tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan tu yamin lah. Kalau mereka ni ramai, mereka akan saling berpegangan tangan kanan di antara mereka. Bila mereka melafazkan atau mengucapkan kata sumpah. Itulah disebut sebagai yamin, halaf ataupun qasam. Tetapi bila kita membicarakan tentang konteks wal asr, sesungguhnya ada seorang imam yang mula-mula membicarakan dan membukukan ilmu aqsamul Quran ni ialah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ni wafat pada tahun 751 Hijrah. Yang mana beliau telah membukukan tentang ilmu ini di dalam satu kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Dalam tu beliau menggariskan sirah qasam terbahagi kepada 3 rukun. Siapa-siapa yang nak bersumpah, nak halaf, nak yamin, nak qasam, kena ada 3 rukun baru sumpah tu lengkap dan sempurna. Yang pertama ialah harus pada fi'il qasam yang dimuta'addikan dengan sama ada salah satu daripada 3 huruf. Dimuta'addikan dengan huruf ba, dimuta'addikan dengan huruf waw, dimuta'addikan dengan huruf ta. Sebab tu lafaz sumpah yang selalu disebut oleh orang ketika nak bersumpah, wallahi dengan huruf waw, wabillahi dengan huruf ba, dan watallahi dengan huruf ta. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hijr menggunakan huruf ba, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Masa ni guna huruf ba, wa aqsamu billahi, dimuta'addikan dengan huruf ba. Contoh bila digunakan dengan huruf waw, wal-laili idza yaghsha, Allah bersumpah demi malam, menggunakan muta'addi huruf waw. Dan ada juga yang menggunakan huruf ta.
tallahi la akidanna asnamakum. Ini ada dalam surah Al-Anbiya, peristiwa ketika Nabi Allah Ibrahim dia bersumpah demi Allah dia akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung berhala, yang mana ketika masyarakat Babylon pada masa itu keluar untuk mengadakan pesta ataupun perayaan secara besar-besaran, dia keluar dengan membawa alat yang kemudian mematah-matahkan ataupun merosak-rosak, memusnahkan patung tadi. Jadi dalam Quran jelas diharuskan fi'il qasam itu dimutaaddikan dengan 3 huruf ini. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, harus ada muqsam bih. Muqsam bih ini ialah penguat kepada sumpah. Penguat kepada sumpah. Kenapa Allah bersumpah demikian? Tapi bagi manusia, kita kena bersumpah atas nama Allah. Kita nak bersumpah ni atas nama Allah sebab kita manusia, kita makhluk Allah. Sama ada kita nak bersumpah ni atas nama zat Allah ataupun nama dia ataupun perbuatan dia, tak jadi masalah. Tetapi yang selalu jadi adat dan budaya orang-orang Arab pada masa tu, mereka gemar bersumpah atas diri mereka. Mereka gemar bersumpah atas umuk mereka. Mereka gemar bersumpah atas datuk. Mereka gemar bersumpah atas nenek moyang mereka. Mereka gemar bersumpah atas sesuatu perkara atau benda yang jadi kepentingan pada diri dia. Contoh, dia bersumpah demi nama dia dari kabilah sekian-sekian yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Dia bersumpahlah benda yang dia nak sumpah. Ataupun dia sumpah demi umurku yang berumur sekian-sekian, maka dia lafazlah sumpah yang dia nak sumpah. Demi datuk dan nenek moyangku, dia lafazlah dia nak sumpah. Ataupun demi benda-benda, unta kesayangan dia ke benda-benda lain yang jadi kesayangan, dia bersumpah dengan benda-benda macam ni. Ini adalah adat dan budaya pada zaman jahiliah. Sebab itu ada satu kes Allah menggunakan frasa yang sama. Bila Allah bersumpah atas umuk Nabi Muhammad kan, dalam surah Al-Hijr, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad. Sebenarnya Allah guna ini untuk menandingi apa yang telah menjadi sumpah-sumpah bagi mereka sebelum ini. Tetapi ini diharuskan sebab yang bersumpah tu siapa? Yang bersumpah tu Allah. Allah tak ada masalah, tapi bagi kita sebagai manusia bermasalah. Kita tidak dapat lari bila bersumpah. Muqsam bih kita harus terarah ataupun flow dia kepada 3 benda tadi. Zat Allah, nama Allah, perbuatan ataupun sifat Allah. Tapi tak bolehlah kita hari ni aku bersumpah demi isteriku yang cantik. Dia tak jadi. Aku bersumpah demi kereta Proton Saga buruk yang aku pakai 20 tahun lepas, kita pun cerita sumpah kita. Dia tak jadi. Boleh faham? Muqsam bih. Dan yang ketiga ialah muqsam alaih. Sesuatu penceritaan yang diperkuat kepada sumpah tu. Bila kita dah bersumpah, contoh wallahi, apa benda? Hak benda kita nak sumpah tu. Demi Allah sesungguhnya aku tidak berzina. Itu muqsam alaih lah. Demi Allah sesungguhnya aku tidak mencuri. Itulah dipanggil muqsam alaih, suatu penceritaan untuk meneguh dan memperkuatkan sumpah tadi. Tetapi benda ni terikat dengan 4 benda. Terikat dengan 4 benda. Yang pertama, penceritaan selepas lafaz sumpah mestilah perkara-perkara baik, perkara-perkara terpuji dan perkara-perkara yang penting sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya lafaz sumpah ini terlalu panjang, maka diharuskan buat 2 benda. Sama ada tinggalkan terus atau pendekkan kisah itu. Contoh, aku bersumpah aku tak buat benda tu. Yang sebenarnya aku bersumpah aku tak ada malam tu, aku tak pi, aku duduk rumah ni. Cerita dia punya sumpah tu 30 minit tak habis lagi. Jadi kalau panjang tu cukup, yang sebenarnya wallahi aku tak buat benda tu. Hilangkan terus muqsam alaih ataupun pendekkan dia.
Yang ketiga, sekiranya kita nak menguatkan lagi, dia ada jawab qasam yang fi'il madhi dia ni mutaharrif, dari sudut positif bukan negatif, kita tambah kalimah lam dengan qad. Lam dengan qad. Contoh, wal as innal insana lafi tambah huruf lam tu. Benar-benar, sungguh-sungguh. Yang terakhir, kita boleh bersumpah atas apa jua bidang selama mana bidang tu masih lagi dalam kategori baik dan terpuji. Apa saja kita nak cerita tak jadi masalah. Baik. Itu berkenaan dengan konsep lafaz sumpah dalam Al-Quran. Sekarang kita pi pada pentafsiran dia. Wal as, demi masa. Inilah yang selalu kita temui dan kita jumpai dalam lafaz Al-Quran. Demi masa. Tetapi bila kita menghayati banyaknya karya-karya ulama, terutama dalam kes bidang pentafsiran, kita ada tafsir period awal, period mutaqaddimin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan seangkatan dengannya. Yang pertengahan seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Alusi, Imam Al-Qurtubi, Imam Baydawi. Dan yang terakhir ni seperti tafsir Khazin atau tafsir Ibnu Qasir, kebanyakannya menterjemahkan ataupun mendefinisikan demi masa. Tetapi saya akan sebutkan daripada kepelbagaian tafsiran ini antara makna-makna yang diletakkan dan didefinisikan oleh ulama pada kalimah wal as. Ada yang mendefinisikan al-as ini ialah penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Ada yang definisikan demikian. Ada ulama yang mendefinisikan al-as ini ialah waktu ataupun time yang dilalui oleh manusia. Kita hidup dalam waktu tempoh ni, kita lalui benda tu dalam hidup kita. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan al-as ini sebagai salatul wusta, iaitu merujuk kepada solat asar lah, asar. Dan ada lagi definisi-definisi yang lain. Tapi tiga ini agak terkedepan dan lebih terkenal berbanding dengan definisi yang lain. Apa pun nak mengembalikan makna dia, kita kena rujuk satu kitab karangan Imam Lughah, Imam Bahasa, Imam Linguistik yang besar, iaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitab dia Mu'jan Al-Fazil Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Dia mengatakan al-as ini adalah asal daripada kalimah asara. Asara ni maksud memerah ataupun menekan sesuatu. Benda ni dianggap suatu benda yang penting, yang telah ditetapkan oleh Allah. Apapun kebanyakan jumhur ulama memilih makna yang kedua tadi, iaitu wal-as, demi masa yang dilalui oleh manusia. Kita pergi pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada kalimah lafi tadi sebagai penguat. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, atau kita boleh meletakkan makna yang lebih sesuai, sesungguhnya semua manusia. Tak kira dia tu beriman, lebih-lebih lagi yang tidak beriman, berpotensi untuk menjadi rugi. Kita semua ni Allah nak habaq, sebab inna di depan tu lafaz taukid. Lafaz taukid ni lafaz penguat, lafaz yang mengandungi ketegasan. Yang disebutkan oleh ulama-ulama lughah, bila guna lafaz inna, semua manusia yang membaca ayat selepas lafaz ini harus memandang serius. Memandang selepas kalimah pada inna ni sesuatu benda yang besar yang nak dihabaq dan digambarkan oleh Allah. Perhati betul-betul. Semua manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, semuanya ada potensi untuk apa? Potensi untuk rugi dalam hidup mereka.
Bila potensi rugi, jadi kita harus memenuhi setiap masa yang Allah bagi. Setiap masa yang dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah ini untuk mencari perkara-perkara amalan-amalan yang boleh mendatangkan redha Allah atas kita. Jadi amat-amat malang bagi manusia yang berakal bila Allah mendefinisikan ini sebagai satu bentuk kerugian total. Semua manusia ada potensi dan boleh jadi rugi, kecuali ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah, terutamanya 4 benda di dalam ayat ini. Jadi kemestian bagi kita dan kewajipan bagi kita mengisi setiap masa dengan perkara-perkara yang menjadi redha Allah. Tapi kadang-kadang manusia ni dia suka manipulate kata-kata dia. Bila dia buat satu-satu benda yang di mata kita ni benda tu tak ada manfaat. Di mata kita benda tu buang masa. Bila kita kata tak payahlah duk buat benda ni, tak payahlah duk main benda ni, buang masa saja. Dia habaq apa? Sebenarnya kami tak pernah buang masa. Apa yang kami buat ni ialah sedang mengisi masa. Oh, pandai dia habaq. Mengisi masa, betul jugalah, fikir sekali fikir. Dia buat satu aktiviti tak? Kita anggap aktiviti tu tak ada faedah. Tapi bukan buang masa, isi masa. Kalau buang masa ni memang tak buat apa. Buang lagu tu. Baik. Walaupun demikian, kita nak habaq di sini, Allah bagi tahu kita ada 4 benda. Orang-orang yang selamat daripada rugi. Hampir 25 tahun lepas, saya ingat lagi, saya menghadiri satu kuliah tahun 1994, hujung nak masuk 1995. Waktu ni hujung-hujung saya nak berangkat, nak pi melanjutkan pelajaran di Al-Azhar dulu. Jadi hari-hari terakhir tu saya sempat solat subuh berjemaah di Masjid Pulau Melaka, Masjid Tok Guru lah. Jadi lepas solat subuh tu, Tok Guru bagi tazkirah. Dia bagi tazkirah kebetulan tentang tafsir surah Al-Asr. Dia nak habaq konteks ruginya manusia ni, dia buat hiasan metafora yang dia bagi. Orang yang rugi ni sama seperti penjual ais. Tahu ais ketul itulah, air batu tu, macam orang jual air tepi jalan. Jadi bila dia beli ais ketul tu, nak habaqnya masa berjalan ni, sama ada air kita tu laku dijual ke tak laku dijual ke, ais tu akan tetap menitik tak berhenti. Orang ramai mari beli pun dia menitik, orang tak beli tak laku pun dia menitik. Masa tu berjalan. Laku tu bermaksud seorang yang dapat memanfaatkan masa tu tentang konteks yang kebaikan pada diri dia. Tapi yang tak laku dia metaforakan sebagai yang tak dapat memanfaatkan masa pada diri dia. Bukan kata kalau air kita laku tu dia pun jadi beku. Oh, sebab laku ni aku kena keras lah, aku tak boleh menitik. Rugi kawan ni sebab air dia laku. Kalau aku menitik rugilah. Tapi hakikatnya waktu tetap berjalan. Sama ada kita buat benda baik dalam hidup pun waktu go on. Sama ada kita buat benda tak ada faedah, benda tak baik pun waktu tetap go on. Jadi ambillah masa kita tadi untuk memerhatikan perkara-perkara yang Allah sebut ni. Tapi sebelum kita pi ayat seterusnya, tengok lafaz selepas inna. Innal insan. Allah sedang berbicara dengan siapa? Dengan manusia. Tetapi bila Allah mengguna lafaz insan, tuan-tuan, kita harus memerhatikan beberapa benda secara teliti di dalam Al-Quran. Bila Allah berbicara tentang manusia, selalunya frasa yang Allah guna akan tertakluk dalam 3 kategori. Kadang-kadang bila Allah berbicara tentang kemanusiaan ini, dia guna kalimah bashar dalam Quran, bashar. Kadang-kadang Allah guna sama seperti surah ini, Al-Insan. Kadang-kadang Allah guna seperti surah yang terakhir, An-Nas. Jadi Al-Bashar juga merujuk konteks kemanusiaan, Al-Insan seperti ayat ni juga konteks kemanusiaan, juga An-Nas juga konteks kemanusiaan.
Tetapi bila frasa-frasa ini diletakkan di dalam ayat-ayat kepelbagaian surah tadi, dia mempunyai maksud yang lebih luas. Sebagai contoh, kita ambil kalimah al-bashar. Al-bashar ni Allah sebut dalam Quran sebanyak 27 kali. Kalimah al-bashar Allah sebut dalam Quran 27 kali. Dan kalimah al-bashar ni, mana-mana ayat yang ada kalimah ni, dia punya fungsi ialah untuk mendefinisikan manusia ini sebagai makhluk biologi, sebagai makhluk yang memerlukan konteks biologi. Sebagai contoh, apa konteks biologi yang ada pada kalimah al-bashar? Konteks biologi selalu kita membicarakan manusia ni makan, biologi. Manusia minum, biologi. Manusia memerlukan hubungan, kita kata hubungan kelamin, hubungan seks, perkahwinan, biologi. Manusia suka berjalan, suka mengembara, biologi. Ini konteks yang Allah gunakan pada kalimah bashar. Sebab tu kalau kita rujuk Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 47 tentang kisah Maryam yang didatangi malaikat Jibril. Jibril haba, Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak. Lalu apa jawapan Maryam? Qalat, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam menjawab, bagaimanakah aku ni akan mempunyai seorang anak walam yamsasni bashar, sedangkan aku ni belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maksudnya konteks yang dibicarakan di sini bila Allah guna kalimah bashar dan konteks hubungan perkahwinan, hubungan kelamin yang menceritakan khusus tentang konteks biologi manusia. Konteks perkahwinan. Maksudnya dia jawab, macam mana aku nak boleh anak? Macam mana aku nak boleh mengandung sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, mana-mana manusia. Tapi kalimah yang ditegaskan di sini bashar. Bahkan begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Bukankah kita selalu disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan tengok pada ayat 110. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kalimah yang sama, tak ada ayat yang tertukar, tak ada ayat yang ditambah dikurang. Fussilat ayat 6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sama saja. Kahfi 110, Fussilat 6, itulah yang diberitakan oleh Allah. Katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya ana basyarum mislukum. Bila Allah regukan basyarun dengan mislukum, ada 7 ayat dalam Quran. Bila Allah regukan basyarun dengan misluna, ada 6 ayat dalam Quran. Dengan mislukum 7 ayat, dengan misluna 6 ayat. Maksudnya di sini Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad juga ada potensi biologi. Sama seperti manusia biasa yang lain. Yang nak habaq di sini, kalau orang makan, Nabi pun sifat bashar dia, kemanusiaan dari sudut konteks biologi, Nabi pun kena makan. Tak makan, Nabi pun lapar. Nabi pun kena minum. Tak minum, Nabi pun dahaga. Nabi pun kena berkahwin untuk melangsungkan kelestarian zuriat dan keturunan baginda. Dan kita tahu dalam sejarah ramai wanita-wanita yang dikahwini oleh Rasulullah dengan sifat khususiat baginda. Baginda juga berjalan di pasar-pasar. Jadi sebab itulah kalau kita melihat amat-amat tidak logik dan tidak patut bila jawapan yang diberikan oleh penentang para nabi dan rasul dulu, mereka tak mau terima dakwah dalam konteks kenabian dan kerasulan kerana ada persamaan dari sudut bashar ini. Amat-amat tidak logik. Sebab bagi mereka tak ada lebihnya Nabi Muhammad atau orang zaman dulu, tak ada lebih Nuh, tak ada lebih Hud, tak ada lebih Ibrahim berbanding kami. Kerana kami makan, mereka pun makan. Kami minum, mereka pun minum. Kami berjalan, dia pun berjalan. Amat-amat tidak masuk sebab Al-Quran letakkan konteks bashar.
Bashar dia akan sama potensi dia sebab biologi. Yang tak masuk ialah kita menyamakan konteks bashar dengan perkara-perkara pelanggaran kita terhadap hukum dan perbuatan dosa. Bashar hanya bincang biologi, apa pun dia akan tetap sama. Tapi kita ni jenis mana? Jenis langgak dosa. Nabi-nabi dia maksum, dia tertahan daripada buat dosa. Sama ada sengaja tak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Itu beza dia. Jadi kalau kita contoh melihat ayat yang lain, dalam surah Yusuf sebagai contoh ayat 31, bila mana Zulaikha, betul ke tak Zulaikha tu nama dia ke? Yang penting dia tu bini Al-Aziz, ibu angkat kepada Nabi Yusuf. Bila ramai duk tohmah, duk tuduh dia macam-macam gila kepada teruna dia ni, dia panggil ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai tengok sampai terhirih tangan masing-masing, depa sebut apa? Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ma hadza basharan. Dan ini bukanlah manusia ni. In hadza, kecuali ini, illa malakun karim, satu malaikat yang mulia. Bila tengok Yusuf dengan ketampanannya, dengan kehandsomannya, sampai mereka terhirih tangan mereka, sampai dia kata ni bukan orang ni. Ma hadza basharan, bukan manusia ni, kecualilah Yusuf ni salah seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah. Dia guna apa? Kalimah basyaran, untuk menampakkan biologi manusia, kehandsoman dan ketampanan dia. Jadi boleh nampak tak? Boleh nampak tak benda ni? Bashar yang terkandung 27 kali itu hanya mengandungi sifat-sifat biologi manusia. Tetapi kalau kita tengok ada satu lagi Allah guna konteks dalam surah At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal. Di sini Allah guna kalimah insan kan? Fi ahsani takwin. Insan di sini adalah konteks fisiologi. Konteks fisiologi. Maksudnya dari sudut penciptaan manusia. Fisiologi semua Allah buat sama. Sama lagu mana? Sama kepala duk alik atas, kaki duk alik bawah. Tangan duk di tengah, dada duk di tengah, perut di tengah, kemaluan duk bawah pada perut. Tu maksud fisiologi sama. Umumnya manusia semua lagu tu. Yang membezakan ada kepala besar, kepala kecil tu, hak tu lain. Maksudnya yang penting kepala duduk sini. Bukan kepala duduk bawah tapak kaki. Hak dia nak jadi, hak ada rambut, hak rambut bubuh, rambut debat, rambut kerinting tu termasuklah dalam tu. Lepas tu bahagian tengah pula, dada, semua orang dada duduk sini. Sama ada dada dia bidang, dada dia ada bulu ke tak ada bulu, perut buncit ke, perut boroi, perut nipis ke, hak tu semua perut duduk sini. Paha besar ke, paha kecil ke, betih bekai ke, bekai tahu bekai? Saya tak reti ke, orang Penang sebut apa? Kalau Kelantan bekai ni dia macam berjalan tu dia macam bengkai sikit. Orang panggil apa sini? Bekang. Bekang dekat-dekat dah tu. Tak apalah. Maksudnya apa pun betih dia, keadaan dia betih duduk situ lah, duduk tempat betih tu. Tu dari sudut fisiologi. Baik, kita kembali kepada penegasan frasa kita ni. Al-insan. Al-insan Allah sebut berapa kali? 65 kali tuan-tuan. 65 kali dalam Quran. Dan 65 kali ni dikategorikan oleh ulama dengan 3 benda. Sebab konteks al-insan lebih kepada bukan biologi, bukan fisiologi, tetapi kepada psikologi dan spiritual. Bila Allah sebut insan, dia terarah kepada psikologi dan spiritual manusia. Termasuk dalam surah Al-As 65 kali tu. Dan ulama mengarahkan benda ni pada 3 benda. Biasa Allah sebut al-insan ni nak menceritakan tentang memikulnya amanah dan menjadi khalifah di atas muka bumi. Bila Allah cerita tentang amanah dan pelantikan manusia sebagai khalifah, Allah guna lafaz insan. Psikologi, spiritual. Dan yang kedua, Allah menggunakan lafaz al-insan untuk disandarkan pada sifat-sifat keji dan tidak baik pada manusia. Dengan kata lain, sifat negatif.
Dan yang ketiga ialah tentang proses penciptaan manusia pun Allah guna kalimah al-insan. Contoh ladang ni, innal insana lafi khusr. Negatif ke positif? Negatif, rugi. Contoh negatif lain digambarkan manusia ni cenderung melakukan kezaliman dan melakukan kekufuran. Negatif. Ada manusia ni sifat dia tergesa-gesa dan terburu-buru. Negatif. Ada manusia yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa Alkitab. Negatif. Ada manusia yang digambarkan tidak bersyukur. Negatif. Baik, tapi ada benda-benda yang dikatakan sebagai pemikul amanah. Tuan-tuan cari surah Al-A'raf ayat 172. Satu metafora yang cantik. Kadang-kadang Allah gabungkan kalimah insan ni dengan perjanjian. Kadang-kadang mai kalimah al-ahd, kalimah misak, kalimah perjanjian Allah dengan manusia. Dan yang ketiga ialah proses penciptaan manusia. Allah gabungkan sekali al-bashar dengan al-insan. Ada sifat basyariah, ada sifat insaniah, ada sifat material, ada sifat kerohanian. Jadi menunjukkan di sini bila proses penciptaan manusia perlu ada dua gabungan, basyari dengan insani. Dengan kata lain, hak atas kita ni tak boleh melebih-lebihkan hak basyari sehingga mengurangkan hak insani kita, dan juga tak boleh melebih-lebihkan hak insani sehingga mengurangkan hak basyari kita. Ada material, jasmani juga memerlukan sesuatu, rohani kita juga memerlukan sesuatu. Jangan pula hari ni bab jasmani makan tak berhenti. Oi, lapar kena makan, dahaga kena minum, rambut kena hias, rambut kena set, mata kena celak, bibir kena gincu, air bau, air wangi, perfume badam habis. Tapi hak dalam merintih ni, hak dalam meronta ni, zikir di mana, wirid di mana, baca Quran di mana, ingat Allah di mana. Jadi kena seimbangkan. Jangan kita kurangkan satu hak dengan melebihkan satu hak. Jangan kita lebih hak ni dan kurangkan hak ni. Kena stabil, kena seimbang. Okey, kita pergi secara ringkas. Yang ketiga. Oh, 8.40 dah. Tak apa tak? Tak apa. Dia kata start lebih pun tak apa. 8.40 An-Nas. An-Nas paling banyak Allah sebut 240 kali, tuan-tuan. 240 kali. Dan An-Nas ni dia ada 3 kategori. Pertama, kadang-kadang Allah sebut sebahagian manusia. Kebanyakan ayat Quran wa minan nas wa minan nas Sebahagian manusia tu kadang-kadang digambarkan oleh Allah dengan menyatakan keimanan, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Awal surah Baqarah Allah cerita pasal orang munafik kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, tak beriman pun. Ada sebahagian manusia Allah habaq mereka suka melakukan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Ada sebahagian manusia mensyirikkan Allah. Allah guna sebahagian manusia. Di konteks yang kedua, kadang-kadang Allah guna aksarun nas, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tak beriman, kebanyakan manusia tak berilmu, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia berbantah-bantah tentang ayat-ayat Allah, kebanyakan manusia meragukan hari kiamat. Ini Allah guna aksarun nas. Tadi sebahagian manusia, ni kebanyakan manusia. Dan Allah juga kadang-kadang meletakkan kalimah nazar pada manusia. Nazar apa maksud nazar? Nazar ni merenung, memerhati, menganalisis, menilai. Sebab tu Allah sebut kalimah manusia belakang tu afala yubsirun, afala yasma'un, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Suruh manusia berfikir, suruh manusia mendengar, suruh manusia melihat, suruh manusia menilai, suruh manusia mengkaji, suruh manusia menganalisis, meneliti, macam-macam.
Dan yang terakhir, konteks yang tiga, biasa bila Allah sebut manusia, dia bukan pi pada individualistik, tapi dia pi pada keseluruhan manusia. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, kebiasaan ayat-ayat makiyah berbanding ya ayyuhallazina amanu yang dinominasi oleh ayat-ayat madaniyah. Okey. Tetapi ada seorang, saya tak tahu dia ni ulama ke apa, saya pernah terbaca buku beliau, cantik, nama dia Haj Yusuf Ali. Yusuf Ali, dia sebut apa? Dia sebut the man is God gave a purest and beauty nature, and man's duty is to perverse. Oh, saya pun lupa dia kata apa. Perverse the pattern in which God has made him. Okey, kita perlai satu-satu The man, maksudnya manusia ini, the man that God gave adalah salah satu ciptaan, kurniaan, anugerah daripada Allah. Purest, yang murni, yang asli, yang tulen, and beauty nature, yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Secara umum dia nak bagi tahu bahawa manusia yang dijadikan oleh Allah ini adalah anugerah. Anugerah, keistimewaan daripada Allah yang bersifat tulen, asli, dan juga mempunyai sifat-sifat kebaikan, beauty nature pada penciptaan yang namanya manusia ni. Kemudian man's duty, tugas manusia adalah to perceive, untuk mempertahankan his pattern. Pattern ni corak, tapi sebenarnya saya tahu maksudnya dia nak mengarah kepada maksud fitrah. Tugas kita ialah mempertahankan fitrah kemanusiaan yang dijadikan oleh Allah, in which God has made him, kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia itu sendiri. Ini adalah satu definisi yang cukup indah dan baik secara rumusan. Apapun kembali kepada persoalan ayat yang ketiga kerana kesuntukan masa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Hak tak ruginya siapa? Dua benda dulu Allah sebut, kecuali mereka yang beriman, dalam arti kata beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang menjadi teras dan rukun kepada keimanan bagi seorang Islam. Rukun yang 6 itulah. Wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Baik. Bila kita lihat di sini, teras pertama, tak mau jadi rugi, macam mana pun kena jadi manusia yang beriman. Ini adalah konteks tauhid, konteks akidah, konteks kepercayaan, faith bagi seseorang manusia. Jadi persoalan yang timbul ialah bagaimana pula ustaz, sekiranya seseorang itu mungkin kafir, seseorang itu mungkin tak beriman, tetapi dia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dia. Adakah tidak terbalas oleh Allah, tidak dikurniakan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beriman ini? Allah itu jelas maha adil. Allah itu maha sempurna. Bukan sempurna pada zat dia, sempurna pada sifat dia, sempurna pada nama dia, sempurna pada perbuatan dia, tetapi sempurna juga sebagai sifat hakim, sempurna dalam menguruskan perbicaraan dan keadilan kepada manusia. Allah sebenarnya telah membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia ketika dia berada di atas dunia lagi. Manusia-manusia yang tidak beriman, dia lakukan kebaikan, dan kebaikan ini dibalas oleh Allah di atas dunia, tetapi tidak dibalas di akhirat kelak. Apakah bentuk-bentuk kebaikan yang dibalas oleh Allah atas kebaikan yang dia buat? Mungkin Allah memberi kepadanya atas kebaikan yang dia buat sebuah keluarga yang bahagia. Ya, dia tidak beriman, tapi dia punya keluarga yang bahagia, keluarga yang happy, keluarga yang ceria.
dia tidak beriman, barangkali Allah membalas kebaikan dia dengan memberikan kesihatan yang baik kepada ahli keluarga dia. Jarang sakit, jarang demam, jarang sakit kepala, tapi diberikan anak-anak yang sihat dan diberi kekurniaan yang sihat. Kadang-kadang Allah bagi kehidupan yang baik, kerja yang baik, gaji yang besar, perniagaan yang maju, ahli-ahli keluarga dan kawan-kawan yang baik. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah balas atas kebaikan dia sebagai manusia yang tidak beriman. Tetapi Allah membalas kebaikan bagi manusia-manusia yang beriman di atas dunia dan juga di akhirat mereka. Dengan sifat Ar-Rahman tadi, Allah hanya balas kebaikan bagi orang-orang yang tidak beriman semasa atas dunia. Tapi sifat Ar-Rahim Allah, sebab itulah ada doa yang menyebut Rahmanad dunya wa Rahimal akhirah. Orang beriman, Allah akan bagi kebaikan atas dunia dan Allah akan bagi kebaikan di akhirat kelak. Bagaimana kita nak mengadaptasikan kebaikan itu agar sampai di akhirat kelak? Sebagai contoh. Sebagai contoh. Baik. Apa ada ni? Tisu sebagai contoh. Tisu ni dunia ke akhirat? Tisu ni dunia. Tisu ni dunia. Tapi kadang-kadang kita berdoa tengah malam, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Habis ni, basah. Ambil tisu tak? Sapu. Boleh atau tidak, tisu yang pernah kita sapu air mata kita dengan air mata taubat, air mata penyesalan. Saat kita nazak, kita bagi tahu dekat suami kita, abang, kalau saya meninggallah, katakan mendahului abang, harap-harap abang kafankan sekali tisu yang pernah saya lap air mata taubat dan penyesalan sekali dengan kain kafan saya. Saya nak bawa bukti di depan Allah bahawa saya pernah menangis dan lap dengan tisu ni. Perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Bukan kata bawa sampai akhirat. Orang nak tanam sekali dengan kita dalam kubur pun orang tak buat. Jadi nak bagi benda hak kata dunia, tisu ni sampai jadi akhirat, masa kita ambil tu bismillahirrahmanirrahim. Guna benda ni. Tak bawa pergi kubur pun tak apa, tak bawa jumpa akhirat dengan Allah pun tak apa. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dia jadi ibadah. Dia jadi bernilai di sisi Allah. Apa pun kita makan bismillahirrahmanirrahim, kita nak ceramah bismillahirrahmanirrahim, nak jawab telefon bismillahirrahmanirrahim, nak buka kereta bismillahirrahmanirrahim, nak naik nak turun kenderaan bismillahirrahmanirrahim, nak iri hikam bismillahirrahmanirrahim, nak potong sayur bismillahirrahmanirrahim. Perlukah bila kata potong sayur, ya Allah, aku tanam sekali dengan pisau, bawa pisau ni. Sebab waktu masak dekat suami dulu, pisau ni lah duk baca bismillah, apa sebagai bukti. Tak perlu, tuan-tuan. Ingat, sebab ada kadang-kadang ni kes, saya lupa surah apa, ada satu ayat yang menyebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini khusus untuk orang Islam, untuk Muslim. Kami dahulukan kebaikan-kebaikan yang mana yang telah mereka lakukan di atas dunia ni. Kami lakukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di atas dunia ni. Faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi di akhirat kelak kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, orang yang tak beriman. Debu ni metafora yang cukup indah Allah bagi ni. Debu yang berterbangan. Kalau debu tu tak terbang, debu tu menempel lekat pada satu benda, kalau kita timbang ada lagi ukuran dia. Debu ni kalau dia banyak, kita timbang, oh, debu ni nampaklah kecil-kecil, tapi bila aku timbang setengah kilo juga. Bila aku timbang 50 kilo juga. Bila timbang 100 kilo. Tapi debu hak terbangan ni boleh buat apa? Tak ada nilai. Benda tu ada, tapi tak ada nilai, tuan-tuan. Bila anda tidak beriman, kita duk rasa, oh, banyaknya benda baik, banyaknya kebaikan, banyaknya dakwah, banyaknya tu, banyaknya ni, banyaknya ni. Tak ada hakikat keimanan. Faja'alnahu haba'an mansura. Ingat, nombor satu, keimanan. Yang kedua, wa'amilus salihat, amalan salih. Sebab
kemenjadian, humanity. Kemanusiaan ni bukan atas faith, bukan atas keimanan, kepercayaan semata-mata, tetapi keimanan tu perlukan pembuktian. Apa bukti seseorang itu beriman? Bukti seseorang itu beriman ialah dia mematuhi teras-teras keimanan tadi. Antaranya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada apa? Dan yang paling penting ialah apa yang menjadi firman Allah, Al-Quran dan juga As-Sunnah, kitab dan hadis Rasulullah. Baik, dalam tu kita panggil manual. Manual inilah yang disebut sebagai syariat. Dalam syariat ni ada benda-benda yang dibolehkan Allah, ada benda-benda yang tidak dibolehkan Allah. Dengan kata lain, cakap mudah, halal haram, yang menjadi penentu kepada ujian bagi manusia sama ada mereka kekal diri mereka ni atas perintah tersebut atau mereka menyalahi perintah itu. Orang yang kekal dalam kebaikan, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Orang yang menyalahi kebaikan, hak Allah suruh, hak tu yang dia tinggal, hak Allah larang, hak tu yang dia buat. Jadi berkaitan dengan amal soleh, dia ada ritual, dia ada ibadah, dia ada praktikal. Bila kita percaya kepada Allah, dia ada dari sudut ritual dan praktikal bagaimana kita nak berhubungan dengan Allah. Sebab salah satu hak nombor satu, hak Allah atas hamba ialah apa dia? Hak Allah atas hamba yang paling besar ialah hak Allah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk disembah. Jadi bila Allah nak manusia ni kenal dia, sembah dia, mentaati dia, dia perlu ada hubungan. Silah, kita panggil silah, hubungan. Sebab tu konteks silah ni, kalau kita dengan Allah dipanggil solat. Dipanggil solat. Masih kekal lagi 3 huruf tadi kan. Sod, ada tak dalam kalimah solat? Lam, ta. Asal silah hubungan tu dalam solat ada lagi. Kita dengan Allah. Kalau kita dengan Nabi, untuk terus kekalkan hubungan dengan Nabi dipanggil selawat. Sad ada, lam ada, ta ada. Silah tu ada. Dengan manusia silaturrahim, lagilah ada silah. Jadi inilah hablum minallah wa hablum minan nas. Dan bila manusia sempurna dalam melakukan amalan-amalan soleh, di sini dia bukan sahaja terkait dengan syariat semata-mata, tetapi dia terkait dengan apa yang dinamakan adab, akhlak, tasawuf, etika, atau bahasa Inggeris sebut etik. Jadi seorang yang beriman memenuhi perintah Allah dengan memahami segala halal dan haram, pasti akan lahir daripada dua benda ni akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi kalau hari ni kita kata kita beriman dengan Allah, kita kata aku pun dah semayang, aku pun dah berdoa, aku pun dah zakat, aku pun dah haji, aku pun dah puasa, aku pun dah amar ma'ruf nahi mungkar, aku pun buat Allah suruh tinggal Allah larang, tiba-tiba akhlak sebaliknya. Cuba cek balik, mesti ada kekurangan dan kelompangan, sama ada pada konteks iman ataupun konteks amilus salihat kita. Dia tidak akan mungkin sama sekali orang yang benar-benar beriman dan benar-benar mengerjakan amalan soleh, dia jadi mazmumah lagi. Amat-amat tidak logik dan amat-amat tidak munasabah. Maksudnya kalau ada kekurangan dan kelompangan pada akhlak, pada adab kita, mesti ada lagi kekurangan, sama ada konteks iman ataupun konteks amilus salihah. Walaupun dua benda ini menjadi ketegasan bagi Allah adalah untuk diri kita sendiri. Ini adalah keperluan kita, dua benda yang awal ni. Beriman, beramal soleh, keperluan individu. Saya pun kena buat, tuan-tuan pun kena buat. Siapa di antara kita pun yang pasti kena beriman, amal soleh. Beriman, amal soleh sehingga melahirkan akhlak yang terpuji. Bila akhlak tu terpuji, memenuhi kriteria, tak akan adalah problem dan masalah dalam masyarakat. Yang ada problem dan masalah dalam masyarakat bila terkeluar daripada kategori tidak beriman, kategori tidak melakukan amal soleh, kategori tidak berakhlak mulia, jadi masalah lah.
Selama manusia buat benda ni, insya-Allah Allah itu Maha Adil. Apa yang telah ditentukan dan ditetapkan, problem tak ada. Yang dua terakhir ini adalah untuk kita dan orang lain. Hak tadi semua individu saya kena beriman, tuan-tuan kena beriman. Saya kena amal soleh, tuan-tuan kena amal soleh. Tapi untuk dua yang terakhir ni, untuk hidup majmuk bermasyarakat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan, berwasiat pada jalan kebenaran, berpesan-pesan, berwasiat pada menetapi kesabaran. Maksud yang ketiga ini, hak itu ulama-ulama menafsirkan ialah dakwah. Manusia itu kena berdakwah. Manusia itu kena memperkenalkan Islam, mengajarkan Islam dan mengamalkan Islam secara total, secara jemaah, secara berkelompok, secara bermasyarakat. Jadi bila kata berdakwah, ada orang yang kita nak dakwah. Bila kata kita nak menyeru, ada orang yang kita nak seru. Dia bukan bersifat individualistik lagi. Dan biasa termasuk dalam konteks mad'u ni ramai masyarakat. Dan Allah telah meletakkan 3 sifat bashar insan nas tadi, ada kelebihan tertentu. Manusia ni tak sama. Ada orang diistimewakan dengan berkepakaran dalam ilmu kedokteran. Ramai doktor, tapi tak semua orang boleh jadi doktor. Biarlah mereka dengan bidang mereka. Bila kita memerlukan kepakaran mereka, kita pergi cari mereka. Saya sakit, pergi cari mereka. Ada orang yang berkehebatan, kepakaran dalam bidang ekonomi. Ramai orang pakar ekonomi, tapi tidak semua orang faham ekonomi. Bagi kita yang tak reti mana ni, belajar sikit-sikit, nak meniaga ke, nak buka bisnes ke, tanyalah mereka. Bagi orang yang faham agama, ulama-ulama, tuan-tuan guru, syekh-syekh, guru-guru yang besar, ramai guru, ramai syekh, ramai ulama, tapi tidak semua ada sifat-sifat demikian yang dimiliki oleh mereka. Kita tak reti agama, tak faham agama, cetek agama, tohok agama, tanya mereka. Oh ni terror bahagian ni, ni terror bahagian tu. Jangan pernah kita kecilkan kemahiran dan kepakaran orang ni. Watak dia ni hanya tukar motor tayar bocor. Jangan remehkan dia. Kadang-kadang doktor tu tayar bocor, telefon dia juga. Tayar doktor nak pergi hospital, bocor tengah jalan, doktor tak reti pun nak buka tayar. Call kawan tu juga, betul. Saya kalau bocor motor pun saya tak buat sendiri. Mana ni, saya duduk atas jambatan Pulau Pinang. Kalau kita kata orang kata kita alim ke kita ustaz pun, pergi cari orang tu juga. Hak mana kata pakar ekonomi pun rosak enjin kereta, dia cari pomen juga. Dia cari mekanik juga. Jangan pernah perkecilkan kepakaran dan kemahiran orang. Satu masa ada saat-saat Allah tentukan kita memerlukan mereka. Kita memerlukan mereka. Mungkin hari ini kita tak bocor lagi, sedaplah sembang. Tak rosak lagi kereta, deraslah kita sembang. Deras kereta ke apa ke rosak, baru cari. Sama juga mereka. Mereka pun tak boleh sembang deras. Sakit cari doktor juga. Cari tu, cari ni. Jadi manusia tu komplit, sempurna. Jadi dakwah. Dalam Al-Quran antara 2 ayat yang paling sinonim dengan dakwah. Satu surah Fussilat kan. Ayat 31 seingat saya. Kalau salah tolong betulkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang terlebih baik ucapan dan perkataan? Siapa lagi yang lebih baik ucapan dan perkataan? Mimman da'a ilallah, iaitu manusia atau seseorang yang menyeru kepada jalan Allah, berdakwah pada jalan Allah, wa amila salihan. Selain pada berdakwah, dia melakukan amalan salih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku ni termasuk di kalangan manusia yang berserah diri sepenuhnya dengan ketentuan, dengan qada, dengan takdir, dengan qadar yang ditentukan oleh Allah. Tak ada lagi Allah sebut perkataan yang lebih baik, lebih mulia daripada orang yang menyeru pada jalan Allah. Jalan Allah sungguhlah, jangan jalan kesesatan, jangan jalan penyelewengan, jangan jalan yang menuju kebatilan. Yang kedua dalam surah Yusuf ayat 108, seingat saya.
Kul hazihi sabili. Kul hazihi sabili, katakanlah inilah jalan agamaku. Jalan agamaku. Ad'u ila Allah, ad'u ala Allah ala basiratin. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, inilah agamaku, jalan yang diikuti oleh aku, wa man ittaba'ani, dan pengikut-pengikutku. Aku dan pengikut-pengikutku ni buat apa? Ad'u ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah ala basiratin, dengan hujah-hujah yang jelas, hujah-hujah yang nyata, hujah-hujah yang benar. Subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku sesekali tidak termasuk di dalam golongan manusia-manusia yang mensyirik, memperdua ataupun mempersekutukan Allah. Jadi dua bukti atau dua dalil ni, bukan dua ni, banyak lagi dalil dakwah dalam Al-Quran, tetapi di sini menunjukkan kebesaran barakah, kebesaran rahmat, kebesaran keistimewaan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia-manusia yang mendakwahi Allah kepada manusia lain. Bila kata mendakwahi Allah kepada manusia lain, dia termasuk semua yang terkait dengan kepentingan bagi Allah. Kita bercerita tentang Allah, dia terkait. Kita bercerita tentang Rasulullah, dia terkait. Kita bercerita tentang agama, dia terkait. Kita cerita tentang Rasulullah, dia berkait. Kita cerita tentang kitab atau Al-Quran, dia terkait. Kita cerita amar ma'ruf nahi munkar, dia terkait. Kita cerita halal haram, dia terkait. Itu makna berdakwah terhadap kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, tiga benda ni bukan benda senang. Sama ada beriman, amalan soleh dan berdakwah, tetapi sentiasa berpesan-pesan, berwasiat untuk menetapi kesabaran. Benda tiga ni kena ada sabar. Kena ada sabar, tuan-tuan. Beriman kena ada sabar. Betul ke beriman tak perlukan kesabaran? Tengok bagaimana Allah uji dan musibahkan kesabaran sahabat tentang keimanan awal-awal pasca pra-Islam dulu. Sahabat yang masuk Islam di kalangan golongan sederhana, sahabat yang masuk Islam di kalangan golongan hamba, yang mana hamba ini masih dipunyai oleh tuan-tuan dan majikan mereka. Apa yang jadi pada Bilal, apa yang jadi pada keluarga Yasir, apa yang dilakukan oleh bapa saudara kepada Osman bin Affan, apa yang dilakukan kepada sahabat-sahabat yang lain adalah ujian keimanan. Kalau tak ada kesabaran yang tinggi yang Allah letakkan dalam diri mereka, mereka pasti dah beralih arah. Mereka pasti dah murtad. Mereka pasti dah kembali menukar kepada agama lama. Tetapi keimanan memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Kita alhamdulillah, salah kalau saya sebut kita, mungkin saya lah. Allah tak uji lagi bentuk cabaran kepada keimanan yang kuat. Mungkin tuan-tuan ada lebih lagi diuji cabaran tentang keimanan. Jangan ingat keimanan tak ada harga. Allah uji dengan kesabaran. Tapi sahabat berjaya melaluinya. Sebab itulah antara meneliti kepada apa yang berlaku kepada sahabat inilah yang membawa pengislaman Mus'ab bin Umair. Sahabat besar yang jadi duta delegasi pertama Rasulullah hantar ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Dia lihat benda ni lah yang dia nak masuk Islam. Kerana apa? Kerana dia juga termasuk di kalangan kaum penyembah berhala. Tapi bila golongan sederhana dan miskin ni, mereka dah lah sederhana, mereka lah dah miskin. Bila mereka ni didakwahkan oleh Muhammad, mereka terima agama yang didakwahkan oleh Muhammad. Bila dibuat macam-macam, mereka tak tinggal. Agama apa yang Muhammad ajak? Benda apa yang Muhammad ajak? Iman apa yang Muhammad ajak? Tarah mereka hamba je. Tapi bila suruh tukar, tak mau tukar. Mesti benda ni besar. Benda ni something special. Itu yang nak menyebabkan dia tengok sahabat disiksa ni pasal apa? Buat ni keras sungguh semangat dia. Kalau orang biasa-biasa, kalau benda tu karuk, benda tu cacar merbah, lama dah tukar ni. Jadi sebab itulah dia minta seorang bantuan sahabat pergi belajar dengan Nabi. Dia takut dekat mak dia garang. Mak dia ni kalau A lah, B lah. Sampai bila mak dia tahu dia masuk Islam, dia kena kurung.
Akhirnya dia terlepas, dia berjaya pi rombongan pertama ke Habsyah tu Mus'ab bin Umair. Sedih kisah dia. Dulu dia lah Mus'ab bin Umair ni sepintah lalu, apa saja yang kita ni orang lelaki nak, semua ada pada Mus'ab. Apa saja kita orang lelaki nak, semua ada pada Mus'ab. Mus'ab ni tampan, handsome. Tuan-tuan nak ke tak? Kalau tanya jujur, tuan-tuan nak tak tampan, handsome? Nak. Kaya, golongan elit, golongan bangsawan, kaya, harta banyak, duit banyak, anak orang kaya, kita nak. Kalau ikut natural kecenderungan kita, kita nak. Kemudian pakaian mahal-mahal, kenderaan yang hebat, kita nak. Digilai oleh wanita-wanita di Mekah, lagi kita nak. Jalan sikit perempuan, hoi, jalan sikit perempuan, hai. Semua ada pada Mus'ab. Tapi berakhirnya bila Rasulullah jumpa dengan dia, 3 kategori sahabat berlaku kan. Bila Mus'ab hadir depan Nabi, Nabi macam tak percaya tengok hak depan dia Mus'ab yang Rasulullah kenal dulu. Kategori pertama sahabat, tengok mengalir air mata tengok Mus'ab hari ni. Kategori sahabat yang kedua, tak sanggup tengok, tak sanggup mengalir air mata, mereka tunduk bukan benci pada Mus'ab, tunduk bukan kerana mereka tu tengok Mus'ab lagu tu mereka geli, tidak, mereka tak sanggup nak tengok. Ada tu tak tunduk, tapi kerana nak mengelakkan hak tadi tunduk, ni pejam mata. Ada hak menangis, ada hak tunduk, ada pejam mata, tak sanggup tengok Mus'ab. Dan Mus'ab ni terkorban dalam perang Uhud kan. Sampai sahabat tarik nak tutup kepala dia, kaki terbuka. Tarik kain nak tutup kaki, muka terbuka. Sedihnya, tu je kain yang dia ada. Akhirnya Rasulullah suruh tutup muka dia, kaki dia ditutup oleh rumput-rumput izkir. Rumput izkir ni ada di padang pasir je, sini tak ada. Sabar. Dalam melakukan amal soleh, sabar tuan-tuan, nak buat amal soleh. Ambil contoh mudah lah, solat subuh. Hak kira berjemaah tu lagi core dah. Hak solat subuh nak buat rumah ni, tuan-tuan perlu perjuangan yang tinggi tu. Tambah baru habis bola habis 4.30. Bola habis 4.30, kita pun barulah nak pejam-pejam celik. Pukul 5 tu baru lena. Tiba-tiba 5.50 hak tengah sedap tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah. Ni teruji ni. Teruji tu sama ada bangun, mandi, ambil wuduk, kalau boleh mari jemaah. Kalau bangun setakat semayang rumah, kita letaklah grade B. Ada hak lebih tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarik kain selimut. Jadi subuh apa? Subuh gajah ha? Dulu kita bicarakan dah tak? Pasal apa subuh ni dikategorikan dengan, dinisbahkan dengan nama gajah? Pasal apa tak subuh singa ke, subuh rimau ke, subuh badak air ke, subuh badak sumbu ke, subuh gajah? Ada setengah orang tua kita jumpa, dia kata bukan badak pula, gajah ni jenis lewat bangun. Gajah ni kalau dia tidur lewat bangun pagi, kata subuh gajah. Ada juga orang tua yang definisikan subuh gajah ni sebab hak tinggal di kawasan darat ni, maksudnya orang hak tak duduk di laut. Jadi binatang darat paling mereka kenal, paling besar gajah. Jadi mereka nak nisbahkan dosa meninggalkan semayang ni besar dia sama besar macam gajah. Jadi subuh gajah ni subuh yang lewat dah, dosa dia pun besar macam gajah. Macam-macam definisi lah. Selalunya kita selalu letak nisbah atas nama binatang kan. Subuh gajah. Kalau terkejut apa? Terkejut beruk. Binatang lain pun terkejut, tapi pasal apa? Terkejut beruk. Ataupun kalau kaki terlekat dalam air, kita panggil pusat apa? Simpul biawak kan. Simpul biawak, tak tahulah pasal apa biawak ada kena-mengena dengan simpul tu. Ataupun apa benda lagi, macam-macam kita nisbah atas nama binatang. Tapi adalah makna orang tua dulu letak, sebab orang tua dulu dia punya sastra dia tu tinggi. Okey. Sabar juga dari sudut apa? Berdakwah. Inilah paling besar. Sebab tu dia ni intim, sinonim. Dakwah sabar. Kalau kata tak ada sabar tuan-tuan, lama dah berhenti.
Hak ni komen macam ni, hak ni kritik macam ni, hak ni komplain macam ni, hak ni caci macam ni, hak ni kata macam ni, hak ni tuduh macam ni, mari macam-macam. Tak habis dengan hak fizikal ni, hak batin pun berlambak. Nak suruh kita ni berhenti ceramah, hantar tu lah, hantar ni lah, hantar tu lah, hantar ni, fahamlah maksud saya, hak hantar-hantar ni. Tak berhenti. Kalaulah kata tak kuat semangat, tak ada kesabaran, lama dah. Pada orang duk komplain, baik aku berhenti. Pada orang duk caci, baik aku berhenti. Pada orang duk kritik, sakit kepala, baik berhenti. Ni hak ni, kadang-kadang mudarat pada kesihatan, mudarat pada tubuh badan kita, fizikal, jasmani, baik berhenti. Tapi itulah Tuhan, bukan nak kata kita ni hebat, kita ni baik. Setakat Allah bagi kudrat dan kemampuan, setakat ni boleh pi lagi, pilah. Kerana Allah menuntut kesabaran atas 3 benda ni. Sabar juga, takut orang hilang sabar sebab 9 suku dah. Saya kena berhenti sebab saya tak nampak ni ada tanda-tanda suruh berhenti. Mana ni orang-orang. Saya berhenti sungguh kesian ni, depa nak ni lain. Boleh faham dah tu tak? Apa pun boleh faham dah tu InsyaAllah tuan-tuan boleh faham dah. Kalau nak faham lagi kena cari tok guru besar, orang-orang alim, syekh-syekh lagi. Saya setakat lagu ni ajalah. Harap-harap pun lagu ni dapat memberikan manfaat, dapat memberikan faedah, terutama menambahkan ilmu kepada kita semua. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah sentiasa memberi rahmat, memberi keberkatan kepada kita semua sekiranya sama-sama kita semua mengikhlaskan diri kepadanya. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain lah, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.